Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Al-Askandari sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Kita muka surat 30 kan? 29. Kedua, bermula manusia itu atas dua bahagi, tu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Bermula manusia itu atas dua bahagi. Pertama, orang yang khas. Kedua, orang yang am. Maka segala orang yang khas itu, iaitu yang membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi barang yang dicipta mereka itu atasnya, daripada segala sifat yang maha tinggi. Dan segala orang yang am itu, iaitu membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi orang yang dicipta mereka itu dalamnya daripada sempurna segala nikmat. Dan berkurang lebih antara dua makam itu zahir, kerana yang awal itu tajalli segala sifat, iaitu syuhud segala orang yang khas, dan yang kedua itu tajalli segala af'al, iaitu syuhud segala orang yang am. Maka tiap-tiap daripada keduanya itu dengan sekira-kira makamnya. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan sekalian, berbaiki tentang membaikkan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzan, baik sangka kita dengan Tuhan. Baik sangka ni akan membawa kita berjinak-jinak dengan Tuhan dan akhirnya mahabbah, kasih akan Tuhan. Buruk sangka ni boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenalah berbaik sangka kepada Allah dalam segala kehidupan kita, sama ada yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Yang kita suka tu tentulah baik sangka kan, sihat, dapat rezeki kan, gitu gini. Tapi yang masalah ni yang tak apa kita setuju, sakit, meniaga rugi, berjuang kalah. Ini yang membawa kita buruk sangka. Allah Ta'ala sebut fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu ada baiknya untuk kamu. Sebab kita tak faham. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu, Allah yang maha mengetahui. Macam seorang anak dengan ibu dia. Anak kecil ni pegang pisau duk berlari. Umur budak 3 tahun. Dia kira seronok dia, pegang pisau duk lari sana lari sini. Mak dia takkan nak biar anak ambil pisau. Minta, anak tak bagi. Ya tak ya, dia rampas. Bila rampas, budak ni mengamuk. Pasal apa dia mengamuk? Dia bising sebab dia tak dapat nak fikir. Pasal apa mak aku rampas pisau daripada tangan aku. Tapi bagi seorang ibu, dia lebih tahu pada anak.
Dia rampai pisau tu tak mau mencederakan anak dia. Apatah lagi kita dengan Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui. Mungkin dia tak bagi kita kaya. Anak Allah lebih tahu. Orang kaya lupa masjid lagi, tak ingat masjid. Jadi makna kata Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab itu kita yakin. Kadang-kadang perkara yang tidak kita gemak, nafsu kita tak gemak, ada baiknya untuk kita, insya-Allah. Maka membawa kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, dalam perkara ni kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula manusia itu dua bahagi, atas dua bahagi, berkaitan dengan baik sangka dengan Tuhan dia. Ada dua macam. Pertama, orang yang khas. Ini kalangan wali-wali Allah, para muqarrabin, para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang yang khas tertentu, orang yang maqam dia tinggi. Kedua, orang awam. Orang am ni orang awam macam kita ni, orang ramai. Tak kira lah kita ni orang awam atau kita orang khas, maka wajib berbaik sangka dengan Allah. Jangan kita buruk sangka kepada Allah apa yang berlaku terhadap diri kita. Jadi maka segala orang yang khas itu, orang yang khas, orang yang tertentu, makam tinggi, para wali, para makna kata ulama yang hebat-hebat, para muqarrabin, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu membaiki sangka mereka itu akan sangka yang membaik, akan sangka iaitu pada Allah itu bagi orang, bagi barang yang dicipta mereka itu, ya atasnya daripada sifat dia kata yang maha tinggi. Kerana dia ma'rifah, dia kenal Tuhan akan sifat-sifat Tuhan yang makna kata kenal secara makna kata sempurna, yakin, hingga dia yakin di hati dia tak ada yang pemurah dengan sebenar-benar pemurah melainkan Allah. Tak ada yang penyayang sebenar-benar penyayang melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kenal Allah dengan kenal yang yakin. Maka tinggilah makam husnuzan dia tu kepada Allah Ta'ala. Lagi tinggi ma'rifatullah kita, kenal Allah. Lagi tinggi tuan-tuan taat kita kepada Allah. Lagi tinggi makrifah kita, lagi sayang kita kepada Allah, kasih kepada Allah. Lagi tinggi makrifah kita tuan-tuan, lagi takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengikut ketinggian makrifah, dia kenal Allah Ta'ala dengan kenal yang sempurna. Kerana kenal ni dia ada macam-macam peringkat. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ada iman ilmu, iman ayan, iman hak. Iman bermacam-macam peringkat. Nabi sendiri pun kata, al-imanu uriyan, wa libasuhu taqwa, wa zinatuhul haya, wa samaratuhul ilmu. Iman telanjang, pakaian iman taqwa, perhiasan iman malu, buah iman ilmu, ilmu ma'rifatullah. Ulama sufi kata syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu jalan-jalan untuk mencapai kesempurnaan iman. Iman tuan ibarat kita tanam pokok. Kita tanam pokok. Pokok ni nak bagi subur dia, kita buah baja, kita juruh. Kita juruh, kita buah baja, kita juruh, pokok ni akan membesar, dia akan subur, akan rendang, akan cantik. Iman kita ni pun begitu. Nak bagi kuat dia, bagi elok dia, kita kena baja dia dengan taat. Banyak buat taat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sentiasalah hamba-Ku yang nak mendekatkan diri kepada Aku, mereka dapat bertakarrub, dekatkan diri kepada Aku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehingga Aku kasih kat dia. Jadi iman yang kita baca ni sampai peringkat Allah sayang kita. Kita baca dengan apa? Dengan taat.
Racun iman maksiat. Maksiat kena jauh, taat kena buat. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala wal yaqinu wal aqlul qami'u wal aqilul qami'ul kafu an ma'asillahi ta'ala wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Tegak dan teguh, Nabi kata, satu bangunan bergantung pada asas suhu, foundation, tapak. Kita nak buat masjid ni, nombor satu tapak. Nak piling ke, nak buat beam ke, tapak gajah ke, tapak mesti kuat. Asas suhu, foundation, tapak kena kuat. Di atas tapak lah didiri tiang, diri dinding, semua diri atas tapak. Kuat tapak, kuatlah bangunan tu. Begitulah masalah agama kita. Kuat agama bergantung pada asas suhu, yakni ma'rifatullah. Ma'rifat ini akan membentuk, iaitu keyakinan, wal yaqinu, dan membentuk wal aqlul qami', akan membentuk akal yang qami'. Apa itu akal yang qami'? Akal yang membawa kita benci dengan maksiat, haloba dengan taat. Akal yang dibina dengan ibadat, hingga akhirnya membawa kita benci sungguh-sungguh dengan maksiat, jauh pada maksiat. Membawa kita, makna kata, tamak, haloba untuk mengerjakan taat kepada Allah. Dalam ayat Quran Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau siapa bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan dia, nak mencapai makrifah yang sempurna, falyamal amalan salihan, dia kena buat amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dalam hadis ihsan, Nabi kata, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, yakni bermusyahadah. Sama ada dalam ibadat, luar ibadat, sentiasa syuhud hati kita pandang kepada Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat nak pandang kepada Allah, ingat, wa innahu yaraka, Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Perasaan yang Allah duk endap kita, duk tengok kita ni, itu namanya bermuraqabah. Sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah. Iman peringkat-peringkat. Semua yakin di Mekah ada Baitullah. Ada yang yakin tapi dia tak pernah pergi Mekah. Dia yakin Mekah ada Baitullah. Yakin tu nama ilmu yakin. Ada orang tengok dengan mata kepala Baitullah, dia pergi Mekah, dia tengok dengan mata kepala, itu ainul yakin. Ada orang tawaf, lepas tawaf dia tentuh Baitullah, itu hakul yakin. Yakin macam-macam tuan. Makrifah kena bermacam-macam. Kan? Saya, tuan-tuan sekalian, satu hari pergi hospital. Saya tengok doktor tu. Doktor ni rasa lagu kenal. Yang kata kat dia, rasa-rasa macam kenal doktor ni. Awak tak kenal ustaz, tak tengok saya. Saya ustaz kuliah subuh depan ni masjid. Masjid Lama Teping. Masjid Lama Teping tu depan hospital. Ni pagi esok saya buat kuliah subuh. Ustaz buat kuliah subuh saya selalu ada. Oh, patut biasa tengok. Kenal tak dia? Kenal. Saya pergi masjid kan, masa makan saya cerita. Oh, rupanya kawan kita yang duduk kat pintu selalu tu doktor tu. Doktor tu ustaz jiran saya. Kawan yang makan sekali dengan saya tu, dia kata doktor tu jiran saya. Siapa lebih kenal doktor tu? Saya kan kawan tu? Kawan tu lebih kenal. Dia abang kat saya, isteri dia nama beda, anak dia ada 4, dia orang Sik Kedah. Oh, dia cerita macam-macam kat saya. Dia lebih kenal daripada saya. Dia tak? Mai pakcik seorang tu kata apa kat saya? Doktor tu ustaz menantu saya. Ya. Menantu lagi kenal. Dia tak? Mai muslimat balik terai digamit saya. Ustaz, awak doktor tu suami saya.
Suami dia lagi kenal. Tidak. Lagi kita kenal Allah Ta'ala, lagi tinggi taat kita kepada Allah. Lagi kita kenal Allah Ta'ala, lagi takut kita kepada Allah. Lagi harap kita kepada Allah. Lagi baik sangka kita dengan Allah. Kalau tuan-tuan orang mai cerita kat kita, kawan tu dia kata kat hang macam-macam. Mana ada, aku kenal dia, aku baik dengan dia, aku tahu hati budi dia. Kita tak percaya kata kawan tu, orang tu kata kat kita pelik-pelik. Tidak. Aku kenal dia, bukan sehari dua aku berkawan, lama dah aku kawan. Jadi makna kata bila kita kenal orang tu dengan sebenar-benar kenal, kita akan baik sangka dengan dia. Maka kita tuan-tuan, kalau kita kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, makrifah dengan sebenar-benar makrifah, kita akan baik sangka dengan Allah sebenar-benar baik sangka. Sebab itulah baik sangka dia pun ada bermacam-macam peringkat. Mengikut tahap ma'rifatullah, mengenal mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibahagikan oleh musannif, ada orang am, ada orang khas. Yang khas ni wali-wali Allah lah, ya, para wali, para nabi, orang-orang yang siddiqin, muqarrabin dan sebagainya. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, dua bahagi. Pertama orang yang khas, kedua orang yang am. Maka segala orang yang khas itu, iaitu membaiki mereka itu akan sangka pada Allah Ta'ala bagi barang yang diciptanya mereka itu atasnya daripada segala sifat yang maha tinggi. Dia mengenal sifat Allah Ta'ala. La qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Allah berkuasa bagi kat aku kekayaan. Bukan Allah tak mampu, Allah berkuasa, tapi dia tak bagi kat aku. Tentu ada hikmah dia. Mungkin ada hikmah dia. Takut mungkin aku kalau dapat kekayaan aku lupa Allah. Aku sibuk dengan menguruskan harta benda sampai tak ingat kepada Allah. Jauh daripada rahmat dia, jauh daripada masjid. Kita yakin kalau kita layak, Tuhan bagi. Ada orang kaya tuan-tuan tak lupa Allah Ta'ala. Di Sungai Petani tu tuan-tuan, saya buat kuliah subuh, ada satu orang. Saya tengok dia rajin, dia macam mamak sikit. Satu hari saya nak buat ni lah, printing ni, nak cetak label barang jualan saya. Kawan saya bawa pergi kedai dia. Baru saya tahu rupanya token printer. Orang lah tuan-tuan sibuk di kedai dia, keluar masuk. Saya pergi pagi tu sampai tengah hari duduk sibuk situ dia. Tapi dia tak lupa sembahyang lah. Berjemaah dia tak tinggal. Kuliah subuh dia tinggal. Saya kalau orang subuh dia ada, insya-Allah lah. Zuhur, maghrib, insya-Allah. Mana orang yang boleh main sembahyang subuh ni bukan calang-calang orang kan. Perniagaan dia tak ganggu dia kepada ibadat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak mengganggu, melalaikan dia perniagaan dia, jual beli dia daripada mengingati Allah. Jadi Allah tak bagi aku ni, mungkin aku boleh sampai tahap dia kan, insya-Allah. Bila kita sampai makna kata tahap dia, Allah bagi segala-galanya, tak ada masalah. Kita berjuang pun begitu tuan-tuan. Mungkin kita belum dapat kemenangan, kita baik sangka dengan Allah, mungkin kita belum layak lagi. Kita pertingkatkan keupayaan kita, ibadat kita kepada Allah, kesabaran kita, pengorbanan kita, hingga sampai satu tahap hati kita hanya Allah. Ketika itu Allah bagi kemenangan, macam Allah bagi pada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka mentadbir dunia sujud di kaki mereka, tapi hidup mereka tak ada masalah. Sayyidina Umar tuan baca cerita ada kan. Satu hari anak dia balik sekolah, anak dia teriak. Dia tanya, awak menangis? Anak dia minta tolong dia beli baju sekolah selai. Dia pergi sekolah pakai pakaian bertampung-tampung. Kawan-kawan gelak kat dia, dia malu. Tolonglah pak, dia kata beli selai baju baru, baju sekolah. Umar pun tak ada duit.
Dia ambil gaji dia tuan-tuan cuma cukup makan dengan keluarga dia aja. Baju dia pun bertampung, baju mak sendiri bertampung. Akhirnya dia sayang kat anak, kesian kat anak, pergi jumpa Menteri Kewangan. Bukan umat Menteri Kewangan tu. Menteri Kewangan orang lain. Setengah orang dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Lega. Perdana Menteri memohon kepada Menteri Kewangan sekian-sekian peruntukan. Maka Menteri Kewangan meluluskan permintaan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan. Habis. Dia pengurusi masjid, dia bendahari. Elok tu. Orang tak buat kerja bodoh lagu tu. Dia menteri, dia pengurusi masjid, dia bendahari. Orang tak buat gitu. Bendahari orang lain. Nak menjaga ketelusan, accountability, baik betul pengurusan kewangan tu. Jadi dia kata minta pinjam duit nak beli baju sekolah anak. Tentulah jumlah yang kecil lah. Mungkin RM10 ke RM15 ke. Bila khalifah nak bayar, dapat gaji saya bayar lah. Mak kata, boleh tak khalifah jamin yang khalifah ni boleh hidup sampai dapat gaji? Mak sengap. Bila mak sengap, ditanya lagi, kalau khalifah mati sebelum dapat gaji, siapa nak bayar? Mak kata dua-dua soalan tu aku tak boleh jawab. Kalau khalifah tak boleh jawab, saya tak boleh bagi. Tak apa, dia tak dia balik. Bagi tahu anak dia dengan menangis meleleh yang mata, anakku pakailah dulu baju apa yang ada, nanti dapat gaji pak beli. Tu orang yang takut dengan Allah. Bila kamu layak sampai terang tu, Allah bagi kuasa kan. Kuasa yang kita dapat, kita tak guna untuk kepentingan diri kita. Ni pentingnya ma'rifatullah. Jadi bagi orang yang berjuang, dia yakin, kalau aku tak menang, makna belum sampai masa lagi, aku belum layak. Takkanlah kita nak kalungkan rantai di leher babi. Tentulah kita akan gantung rantai yang mahal itu di leher wanita, leher perempuan. Kita tak boleh leher babi. Makna tak layak lagi kita ni. Kita berjuang terus sampai kita layak menerima kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji pada orang beriman dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik sangka. Kita baik sangka. Kita kena sakit apa, mungkin ada silap aku ni, dosa aku ni. Baik sangka dengan Allah. Mungkin Allah nak makna kata kifaratkan dosa-dosa aku. Sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Kan? Jadi orang-orang ni yang khas ni, yang dekat dengan Allah ni, dia kenal sifat Allah, tuan-tuan. Dia pandang sifat Allah, dia kenal. Allah mampu bagi tapi Allah tak bagi. Dalam yang sama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Bila Allah tak bagi ni, mungkin ada kebaikan untuk diri aku. Mungkin aku dapat, aku lupa daratan. Tak apalah, Allah tak bagi, tak apa. Dia tak ada masalah. Tak ada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang arif, para arifin, waliullah, orang yang dikatakan orang yang qas. Mereka membaiki sangka mereka pada Allah sebab mereka mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala orang yang am itu, iaitu yang membaiki mereka akan sangka pada Allah itu, bagi orang barang yang dicipta mereka itu dalamnya daripada sempurna segala nikmatnya. Dia ni dapat nikmat, Allah bagi dia nikmat. Dia pandang nikmat, ini makna kata dia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Tuhan yang bagi dia nikmat. Tuhan bagi dia nikmat kesihatan. Syukur dia.